أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
أس... أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. استغفر الله استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat yang berada di dalam talian, mudah-mudahan tuan-tuan semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dapat maklum balas semuanya dalam keadaan audio dan video yang baik. Audio dan video yang baik. Hari ini saya tambah sikit lampu ni, nak suluh kepada Quran. Mudah-mudahan yang berada di sana dalam talian masing-masing nampak tulisan Quran yang ada di depan saya ni, mushaf di depan saya. Hari ini pembelajaran kita pada surah As-Saffat. As-Saffat pada muka surat 449. 449 InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Dan hari ini ada berita gembira berkenaan dengan wabak penyakit yang sedikit memberikan kerisauan pada kita sebelum ini dalam lebih kurang 4 bulan ni, iaitu COVID-19 ataupun kita panggillah dengan nama coronavirus. Hari ini 1 Julai difahamkan laporan rasmi yang diterima oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini cuma ada 1 kes sahaja. Itu pun 1 kes import. Sifar kes penularan tempatan. Penularan tempatan maknanya kes jangkitan yang berlaku dalam negara. Sama ada di kalangan warga negara Malaysia, kosong, ataupun warga negara asing, orang luar yang duduk di Malaysia pun kosong. Jadi mudah-mudahan kita doalah dengan keberkatan Al-Quran. Setiap hari kita bacakan Al-Quran. Jangan lupa kita minta juga kepada Allah supaya ujian wabak penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita diselamatkan dan dipelihara oleh Allah daripada wabak penyakit, mudah-mudahan insya-Allah. Sebahagian kawan-kawan kita buat kelas Al-Quran, sebahagian yang lain membuat bacaan ratib, ada yang buat bacaan zikir-zikir mohon kepada Allah. Mereka bertawassul dengan amal soleh, maknanya mohon kepada Allah dengan berkah bacaan Al-Quran, dengan berkah majlis Al-Quran diangkat wabak ini. Ada yang buat zikir, melaksanakan zikir-zikir, ratib-ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas sebagai contoh. Mohon kepada Allah dengan barakah zikir-zikir yang mereka bacakan, mudah-mudahan diangkat wabak penyakit ini. Syukur Alhamdulillah. Kita doalah mudah-mudahan, walaupun kita tahu belum sepenuhnya penyakit wabak ini dapat diatasi, kita masih lagi perlu menjalankan segala aktiviti dengan peraturan-peraturan dan cara yang sedikit berbeza daripada sebelumnya. Tapi tidak mengapalah, itu sebagai satu komitmen dan disiplin kita, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pada muka surat 449. Jadi kawan-kawan boleh mula lihat pada muka surat 449. Kita buat sedikit ulang kaji. Hari ini saya cadang nak memberi sedikit perkongsian berkenaan macam mana kalau kita nak berhenti. Saya tak pasti kalau mana yang lebih jelas nampak, sama ada saya pakai lampu ataupun tidak ada lampu. Yang ni tak ada lampu ni, mungkin boleh nampak jugalah insya-Allah. Masing-masing ada mushaf masing-masing. Barakallahu fikum. InsyaAllah hari ini malam yang kedua terakhir, dan besok insyaAllah malam yang terakhir insyaAllah. Baik, kita lihat pada ayat 77 muka surat 449. Sebelum kita baca, kita lihat juga dulu beberapa hukum tajwid untuk menjadi pengulangan bagi kita. Baik, kita lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna mad asli. Dhurriyatahu وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ Hu kat sini namanya mad silah qasirah, mad silah qasar. Qasar maknanya pendek, solat qasar maknanya dipendekkan.
qasirah, mad silah yang pendek. Kenapa pendek? Sebab selepasnya bukan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah dia mesti tawilah, jadi panjang Okey, cantik. Kemudian kita pergi pula pada kalimah ayat 78. Fil akhirin, fil akhirin, ada hamzah alif mati di atas Tengok hamzah dia. Hamzah dia saya baca, hamzah tu dia sebelum alif. Hamzahnya sebelum alif. Tengok hamzah sebelum alif. Kalau hamzah sebelum alif, kita panggil dia mad badal. Hamzah sebelum alif. Tengok hamzah dekat sini. Hamzah yang dekat sini, hamzah atas alif. Hamzah atas alif. Aghraqna, aghraqna, dia hamzah atas alif. Tapi dekat sini hamzah dia sebelum alif. Al-a. Kenapa panjang? Sebab hamzah alif mati di atas a. Hamzah alif mati di atas a. Kalau saya besarkan dia punya tulisan, hari tu kita dah tulis alif, lam, kemudian ada alif. Cerita asal dia. Al, ni asal dia. Bunyi dia al. Kemudian a, hamzah alif mati di atas a. Hamzah alif mati di atas a. Hamzah alif mati di atas a. Jadi al-a, al-a. Jadi panggil dia mad badal. Kat mana berlaku? Dekat sini tadi. Fil-a, fil-a. Hamzah dia kat tengah-tengah. Lam alif tu tengah-tengah. Tak sama dengan hamzah dekat sini. Baik, tu mad badal. Kemudian kita tengok pula ayat 879. Ayat 79, iaitu ada kalimah salamun, keluarga 69. Tengok tanwin dia. Salamun, mun, 69. Maknanya yang waw ni nak cocok kawan sebelah, yang atas kata jangan, kita patah balik. Yang waw nak kacau, ajak kacau kawan sebelah, yang seorang kata jangan, kita patah balik. Mana dia? Tanwin dia cuba tengok. Yang seorang nak cocok kawan sebelah, yang seorang kata jangan, kita patah balik ke belakang. Jangan ganggu. Jadi maknanya ini tanwin yang jenis tak kacau orang. Bila tak kacau orang, kita baca dengan jelas, izhar, baca dengan terang. Salamun, mun. Jadi tak ada mu, mui, mung, tak ada. Salamun, mun. Baca dengan jelas. Cantik. Kemudian kita lihat pula pada kalimah seterusnya, iaitu pada ayat 81. Ibadinal mu'minin. Ibadinal mu'minin. Ini yang menonton ni, yang dah ramai-ramai ni, dah like, dah share ke belum? Dah like, dah share ke belum? Dah tag nama kawan-kawan, saudara-saudara. Tuan-tuan, sebahagian daripada kita dapat maklumat mengaji ni daripada kawan dia. Kawan dia tu tak dapat ikuti penuh sebab dia ada urusan lain. Tapi dia yang dapat berita kemudian dapat ikuti penuh. Maka insya-Allah kawan dia yang tolong sampaikan tu dapat amal jariah sepanjang tadi yang tu dapat ikuti yang penuh. Mudah-mudahan insya-Allah. Mungkin ada kawan kita yang segan nak pergi kelas ngaji sebab dia rasa apa yang dia tak faham tu benda basic sangat. Segan kalau dia nak pergi tanya. Mungkin pembelajaran kita merawat 5 perkara yang selama ni dia segankan. Akhirnya terungkai masalah itu dan akhirnya mantap bacaan dia pada Ramadan yang akan datang. Kita tak tahu. Jadi jangan segan-segan, sharekan saja. Ada manfaat? Ada. Kalau bagi orang yang telah pakar, dah mahir, dia tengok, dia rasa dia perlu kepada pembelajaran yang lain, tidak mengapa, dia tinggalkan, dia pergi kepada pembelajaran tilawah ataupun mungkin tarannum dan sebagainya. Kerana memang pembelajaran Quran tu berperingkat-peringkat dan memang tidak ada habisnya sampai kita meninggal dunia. Saya sendiri belum habis belajar. Dan memang tak ada istilah habis dalam pembelajaran Al-Quran. Setiap kali kita belajar, pasti kita menemui bahawa betapa banyak lagi yang kita tak tahu. Baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Seterusnya kita tengok. Ibadinal mu'minin. Mu'minin. Kalau kita baca sini 2 harakat ketika waqaf. Mu'minin.
mu'minin. Ibadina mu'minin. Tu dua harakat. Kan panjang sama kan? Bananin. Ibadina. Satu dua. Minin. Satu dua. Ni kalau dua harakat. Tapi kalau panjang sikit, 4. Ibadinal mu'minin. 4 harakat. Tapi kalau nak 6, Ibadinal mu'minin. Maknanya dia baca 6. 2 boleh, 4, 6. Tu nama dia mad arid lis-sukun. Baik. Kemudian kita lompat pada ayat 74. Wa inna. Ini ada nun sabdu, sini ada mim sabdu. Nun sabdu, mim sabdu. Nun sabdu, mim sabdu. Ni yang saya ingatkan, terutama kalau kita baca surah Yasin, banyak tempat-tempat yang wajibul gunnah. Apa tu dia punya ayat dia? Saya lupa dia punya pangkal dia tu. Baik, cerita dia ialah mim sabdu, wajibul gunnah, nun sabdu. Baik, kita lompat pada ayat 84. إذ جاء ربه kalimah jaa mad asli, jumpa hamzah, mad asli. Mana mad asli dia? Jim alif mati di atas ja, hamzah di atas a, jaa kalau bacaan ejaan. Tapi bila kita tahu mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, nama dia mad wajib muttasil. Mesti wajib dipanjang-panjang kerana muttasil. Muttasil maknanya sambung. Kalau pisah namanya munfasil. Kalau pisah. Okey, cantik. Itu cerita berkenaan dengan sebahagian hukum tajwid yang ada. Baik, kita lompat pada ayat yang ke-91. Ayat 91. Tengok sini ada kalimah faragha ila alihatihim. Faragha ila alihatihim. Nampak ni ada kalimah ila, satu perkataan. Ila maknanya ke, ataupun kepada, ataupun ke arah. Faragha, maka Nabi Ibrahim bergerak pergi ke tuhan-tuhan sembahan mereka, yakni patung-patung mereka, patung-patung sembahan. Ila jadi ila jumpa dengan hamzah. Mana mad asli dia? Lam alif. Mana lam dia? Mana alif dia? Mana lam dia? Mana lam alif dia? Kita nak cari kat sini dia punya mad asli dia. Mana lam dia? Mana alif dia? Tengok kalimah ila. Saya tuliskan supaya mudah-mudahan insya-Allah kita nampak. Ila, hamzah di bawah alif. Ila. Kemudian ada ditulis begini. Panjang sikit. Jadi dekat atas alif, dekat huruf yang dia punya rupa macam ya ni, dia letakkan ada alif kecil, patas. Ada alif kecil. Jadi ejaan dia lam alif mati di atas la. Lam alif mati di atas ila. Lam alif mati di atas la. Tu dia punya tulisan. Kemudian sebelah dia kalimah yang lain. Alihatihim. Mad asli. Lam alif mati di atas la. Jumpa hamzah. Dalam dua kalimah. Dalam kalimah yang berbeza. Maka kita namakan dia mad jaiz munfasil. Baik. Mad jaiz munfasil. Okey, lepas dah mad asli jumpa hamzah, baru dia letak ombak rindu ke atas tu. InsyaAllah lepas ni kita senang, kita mudah kenal insyaAllah. Baik, kemudian kita tengok pula pada kalimah seterusnya. Ayat 93, tanwin bentuk ketiga. Tanwin yang pertama, saya sebut dulu, tanwinnya tegak. Tanwin yang kedua, tanwin dia sengit. Yang pertama selari, yang kedua selisih. Yang ketiga, tanwin yang satu baris dia hilang. Sebelum ni saya tunjuk tanwin. Kalau gini, yang pertama dia tegak, selari.
selari tanwin dia. Ada yang tanwin yang kedua, dia berbentuk selisih. Ada tanwin yang ketiga, satu baris ada, lagi satu dah hilang. Dia ganti dengan huruf mim. Ini kalau tanwin jumpa dengan huruf apa? Ba. Ataupun kita namakan dia dengan bacaan iqlab. Jumpa ba. Jadi tanwin ni kalau baris atas, tengok yang pertama, tegak, baca izhar. Yang kedua, kalau dia sengit macam ni, mungkin dia idgham, mungkin dia adalah ikhfa. Mungkin dia idgham, mungkin dia ikhfa. Yang ini tanwin yang ketiga. Baik, kita tengok contoh tanwin yang ketiga bentuk dia. Faragha alaihim darban. Nampak ni. Ini tanwin ni. Jadi jangan pula kita ingatkan dia baris atas. Jangan pula kita ingatkan, ini ustaz, mim yang kecil ni kan nama dia waqaf lazim. Mim yang kecil tu kan ustaz waqaf lazim. Saya pun berhentilah. Faragha alaihim darba. Kenapa berhenti situ? Kalau dia kata dia berhenti kerana dia tak cukup nafas, okeylah, kita terima. Tapi kalau dia kata, saya berhenti ni sebab mim tu waqaf lazim. Bukan, waqaf lazim dia pakai mim kecil juga. Tapi mim kecil dia ada beza Nanti kita sampai satu hari nanti kalau kita ada cerita tentang bab tanda-tanda wakaf tu, kita tengok. Ba, kalau dia iklab, dia punya tanda. Bismillah. Kalau dia iklab, mim dia akan macam ni. Tanwin dia, mim dia, ekor dia ke bawah. Ekor dia ke bawah. Tapi kalau yang wakaf lazim, yang kena berhenti tu, mim dia biasanya dia gini, dia tarik ke tepi mim dia. Ekor dia. Jadi dalam Quran ni, walaupun ada dua mim kecil, ekor tarik dengan ekor ke bawah ni dia ada beza, ada peranan dia tapi kita belum cerita lagi bab wakaf, cuma kita nak cerita tentang iklab tadi. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita baca sekali lalu daripada ayat 77 sampai ayat 102 di bawah. Anak budu. Dr. Aminatul Zuharia kata anak budu. Okey juga tu istilah tu, senang anak budu. Baik, cerita dia, kita akan pergi buat bacaan. Dan lepas ni saya nak tunjuk sikit pada tuan-tuan macam mana nak kita wakaf pada setiap kalimah. Kita berhenti pada setiap kalimah tu. Kita berhenti pada satu-satu kalimah. Bukan setiap lah, mungkin kita tak lihat pada setiap kalimah, tapi pada satu-satu kalimah. Okey, baik, kita baca dulu daripada ayat 77 insya-Allah. Hari ni InsyaAllah pemantapan kita akan bertambah baik. InsyaAllah. Baik, lihat muka surat 449 bermula daripada Abbas Abdullah. Dia kata bacaan iqlab boleh tak bibir dirapatkan? Ini memang ada perbezaan sikit di kalangan ulama' tajwid. Ada yang kata direnggangkan sedikit di antara dua bibir. Ada ulama' pula dia merapatkan. Sebagaimana keluarnya huruf ba daripada dua-dua bibir, maka dia mimba, dia rapatkan saja. Jadi saya tidak menyalahkan salah satu daripada keduanya, kerana memang pengalaman saya belajar dengan dua-duanya sekali. Belajar dengan dua-duanya sekali. Baik, kita mulakan pada ayat 77 insya-Allah. Walau macam mana pun bacaan saya bukanlah bacaan yang terbaik. Tuan-tuan lebih aula, lebih utama talaqi dengan guru-guru yang qari', muqri' dan muqri'ah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه, perhatikan maknanya dengung dua harakat. Wajibul gunnah. 1, 2.
إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. Kita ambil mak alif lisukun, kita buat 4 semua Kita ulang ayat 74, ayat 84, 1 2. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. Saya ulang ayat 90, 1 2. فتولوا عنه مدبرين. Kalimah dia fatawallau, 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 lau kat sini hukum dia lin, ataupun buku-buku lama dia panggil mad lin. Dari segi tajwid kita panggil dia lin. Mad lin tu kalau dia dimatikan hujung dia dengan mati yang arid, mati yang datang Contoh kalau macam kat sini kan. Contoh kalau tuan-tuan tengok ni ayat 78 tadi ni. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lay ni kan lin. Lin kan? Alaihi. Tapi kalau kita berhenti, kita panggil dia lin. Alai, dari segi nama tajwid dia lin. Tapi kalau kita berhenti, waqaf, wa tarakna alaihi, wa tarakna alaihi. Kalau berhenti kat situ, kita panggil dia mad lin. Maknanya mad yang mula datang kerana kita wakafkan pada huruf selepas daripada lin tersebut Okey. Abdul Kahar Rahmat dia kata tak jelas. Tak pasti yang mana tak jelas. Penerangan tak jelas ke, gambar tak jelas ke, suara tak jelas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang lain dapat jelas, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita tengok ayat 90. Kita ulang 1 2. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ تنطقون asalnya ta. Oh, gambar yang tak berapa jelas Okey. Mudah-mudahan dia lebih jelas. Okey. 1 2. Ma lakum la tantiqun. Dia persoalan ni. Nabi Ibrahim tanya kepada patung, kenapa engkau tak boleh bercakap? Jadi dia tanya kepada patung-patung tu, kau ni orang lain semua sembah engkau. Kau boleh makan ke tak boleh makan? Lah, kenapa tak cakap? Persoalan. Baik, seterusnya kita teruskan ayat 93. 1 2. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ
فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. Okey, kita tengok pada ayat 96. 1, 2. Oh, kami tak tahu Ustaz yang mana satu pembelajaran hari ni. Ustaz ada 3 video. Ustaz bertanda live kat Facebook Ustaz. Dan hari ni Ustaz pakai baju apa? Oh, macam mana Ada sampai 3 Saya pun tak tahu. Hari ni saya pakai baju nak cakap baju apa ni? Warna apa ni? Biru Biru merah. JDT kan? Saya kan orang Johor. JDT. Al-JDT. Ni cerita Al-JDT ni. Warna biru ada warna merah. Hari ni tu maknanya hari apa pula? Hari ni maknanya hari Rabu. Besok hari Khamis. Barakallahu fikum. Mungkin dia terjumpa yang lain dan sebagainya. Tak apalah. Cabaran sikit, tak apa. Baik, kita teruskan bacaan kita. Tengok pada hukum akam dia. Ini ada persoalan tauhid dekat sini. Persoalan akidah ni. Ayat 96. Antara dalil yang perlu kita hafal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu dan Allah mencipta perbuatan kamu. Hari ni saya pakai kemeja, betul. Nampak pakai kemeja, collar, bercollar. Baik, insya-Allah. Hari ni hari Rabu. Barakallahu fikum. Dan Allah mencipta kamu dan apa-apa perbuatan kamu. Jadi maknanya kita ni ciptaan Allah. Perbuatan kita maknanya kita minum air, kita makan, kita jalan, kita berlari, kita tidur, kita bangun, kita bekerja, kita baca Quran. Perbuatan kita ni ciptaan daripada siapa? Juga ciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita diberikan al-kasbuh, daya usaha untuk menggerakkan sesuatu kepada perbuatan tersebut. Daripada al-kasbuh itulah kita dihisap. Kalau kita menggerakkan kepada perbuatan baik, maka kita akan dihisap pada hari kiamat tentang perbuatan baik kita tersebut. Na'udzubillah, kalau kita al-kasbu, daya usaha tu kita gerakkan kepada perbuatan jahat, maka kita akan dihisap kerana kita dah diberikan al-kasbu, daya usaha tu untuk melaksanakannya. Kalau perbuatan jahat akan dihisap pada hari kiamat. Tapi hakikatnya, perbuatan kita yang baik ataupun yang jahat, na'udzubillah, itu semua adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, siapa yang nampak baju saya macam grey tu, betul lah tu. Sebab saya pun tak tahu nak bagi nama warna apa. Baju ni dia unik sikit. Nak kata biru macam tak berapa, nak kata merah tak berapa. Nak kata biru ke kelabu, Allahu'alam. Tapi insya-Allah baju. Itu yang penting. Baik, ayat 96 kita ulang. 1, 2. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. Ini bagus ni doa ni. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak yang mana termasuk di kalangan orang soleh. Jangan minta anak je. Ada orang kahwin, ya Allah kurniakan aku anak. Anak je. Tengok para nabi ketika belum lagi dia tu mendapatkan anak, apa dia doa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah kurniakan aku anak di kalangan orang-orang yang soleh. Dia bukan minta anak saja. Orang yang dah kahwin ke, yang belum kahwin ke, akan datang mohon supaya dikurniakan anak yang soleh. Sifat anak yang soleh. Dulu ingat cerita, ada satu cerita apa?
Doa ni penting. Lafaz doa, niat dalam hati kita, apa yang kita nak tu penting. Dulu ada satu cerita lah. Cerita tu mungkin cerita, kita anggap macam cerita apa? Cerita rakyat lah, bagi kita faham tentang pentingnya doa. Dulu ada satu hamba Allah, orang perempuan. Dia ni umur agak lanjut sikit. Lalu dia nak pergi umrah. Bila ditanya, cik ni nak pergi umrah, ada mahramnya? Dia kata, ada. Mahramnya siapa? Mahramnya bapak saya. Oh, iyalah. Kenapa nak pergi Mekah ni? Saya nak pergi umrah. Oh, ada niat nak pergi umrah tu, ada niat-niat apa ke? Ada hajat apa ke sana? Dia kata, ada. Saya ni umur dah 33 ke 35 gitu. Tapi belum rezeki ada jodoh. Ingat nak pergi Mekah dengan abah ni, nak doa juga dekat sana. Sini pun boleh doa, tapi nak doa juga kat sana. Mudah-mudahan dikurniakan jodoh. Lalu pergilah dia ni umrah. Pergi umrah. Selesai dah buat umrah, habis dah tahallul apa semua dekat Bukit Marwah. Lalu dia singgah dulu, singgah dekat Multazam. Multazam kan tempat makbul doa. Lalu dia pun doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku jodoh, kurniakan aku jodoh, kurniakan aku jodoh. Lepas dah doa-doa, kemudian balik hotel. Sampai balik hotel nak jadi rezeki, entah macam mana, 3 orang bertanya kepada bapak dia tentang dia ni. Dia budak perempuan. Bapak dia lelaki lah. Jangan tanya ustaz, bapak dia perempuan ke lelaki? Bapak dia memang confirm lelaki. Cerita dia tanya. Dia kata, uish, 3 orang datang bertanya bapak dia. Maknanya tanya baji, anaknya tu, 3 orang datang tanya. Tanya tu maknanya nak risik-risik lah. Sekali budak perempuan ni terkejut sampai 3 orang. Akhirnya mengadu dekat pembimbing umrah. Dia kata, ustaz, saya ni risau lah. Kenapa? Saya ni doa tadi dekat Kaabah Multazam. Ya Allah, kurniakan aku jodoh, kurniakan aku jodoh. Sekali saya balik je ke hotel, bapak saya kata ada 3 orang datang bertanya. Pembimbing umrah pun cakap, syukur Alhamdulillah, makbul doa awak. Dia pun jawab, dia kata, tak nak lah, saya tak nak ustaz. Lah, kenapa tak nak? Awak kata nak doa. Saya doa kurniakan jodoh, tapi 3-3 yang datang ni, 3-3-nya orang yang istilahnya dah ada isteri lah. Dalam istilah bahasa kasarnya dia sebut, semuanya yang tanya ni semua suami orang. Pembimbing umrah ni pun tanya, oh habis awak tak nak? Tak nak lah. Oh, habis masa awak doa apa? Saya doa kurniakan jodoh. Yelah, awak doa kurniakan jodoh, tak cakap bujang ke siapa ke, makbul doa. Habis macam mana ni ustaz? Saya ingat besok saya nak doa lah, nak batalkan doa tadi, nak ganti doa lain. Terpulang lah. Besoknya doa, ya Allah, kurniakan aku suami bujang, kat Multazam ceritanya gitu. Kurniakan aku suami bujang. Kejap lagi balik hotel, tak ada orang tanya. Agaknya trip umrah tu semuanya dah kahwin lah agaknya. Tak ada lelaki bujang agaknya, wallahualam. Akhirnya balik sampai Malaysia, tak ada cerita. Lepas dah setahun lebih gitu, tiba-tiba pembimbing umrahnya dekat Malaysia tengah ada dalam kursus, terserempak dengan budak perempuan ni tadi. Akhirnya dia kata, Ustaz, ya, Ustaz. Ustaz kenal tak saya? Siapa awak ni Alah, saya dulu kan jemaah masa kat Mekah, ikut ustaz dulu. Yang mana Alah, yang tahun sekian, yang dulu doa minta jodoh. Oh, awak yang minta jodoh tu. Baik. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat ustaz, saya sihat. Ni awak datang dengan siapa dekat sini? Saya datang dengan suami saya. Oh, dah jumpa jodohnya? Alhamdulillah. Mana suaminya? Ni suami saya. Siapa namanya? Namanya Bujang. Oh, sudah. Namanya Bujang rupanya. Dulu dia doa, ya Allah, suami bujang. Rupanya dapat orang Sarawak. Tak tahu Bujang bin Senang ke apa ke, tak tahulah. Ceritanya dapat suami yang namanya Bujang. Sebab dia doa tak sebut suami yang bujang. Dia sebut suami bujang. Dapat suami namanya Bujang. Saya bukan nak cerita tentang Mekahnya tu. Saya bukan nak cerita tentang budak perempuan tu. Tu urusan dia lah. Saya bukan nak cerita tentang kebenaran cerita tu. Itu cuma cerita selingan untuk kita berfikir saja. Saya nak cerita dengan tuan-tuan ni tentang pentingnya kita niat dalam hati dan lafazkan itu doa. Kalau kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, kurniakan di dunia ni kebaikan. Maknanya apa saja yang kebaikan, ia baik di sisi Allah, kita minta. Walaupun zahirnya bendanya buruk. Aksiden buruk. Kalau ada orang bawa kereta aksiden,
maaf cakap, tayar pancit sebagai contoh. Tayar pancit. Itu buruk. Tapi kita tak tahu, mungkin ada hasanah yang besar yang Allah nak bagi dengan sebab pancitnya tayar. Mungkin terselamat daripada kemalangan yang kat depan ke, ataupun mungkin kita begini ke, tak bertemu dengan orang yang tak sepatutnya kita bertemu ke dengan sebab pancit tayar. Ataupun Allah nak jumpakan kita dengan orang soleh yang datang membantu kita menjadi satu perkenalan silaturahim yang baru, asbab daripada tayar pancit ke. Jadi maknanya, yang penting hasanah tu di sisi Allah. Jadi merangkumi keseluruhan. Sekarang saya nak cerita ni, doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku di kalangan anak orang-orang yang soleh. Anak di kalangan orang-orang yang soleh. Bukan anak saja. Jadi doa para Nabi ni cantik. Apalagi doa tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim. Jadi itu maksud saya. Bukan cerita orang Sarawak ke orang apa. Bukan itu tajuk kita tu. Maksud saya tu, doa yang ada dalam Quran biasanya merangkumi keseluruhan. Mencakupi segenap permasalahan. Dan menyentuh segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Selalunya lafaznya cantik. Kalau doa peribadi boleh, tak ada masalah. Cuma kita lebih berhati-hatilah. Takut dia hanya baik dari satu sudut, tetapi tak berapa baik dari sudut yang lain. Baik, seterusnya kita tengok. Baik, kita tengok. Kita ulang bacaan kita pada ayat yang ke-100. Kemudian ayat yang 102 ni panjang. Qala ya bunay. Saya berhenti kat sini Kemudian kita ambil balik. Qala ya bunayya inni. Kita ambil balik situ Okey. Ayat 100 dulu. 1, 2. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما perhatikan kat sini kan ada mim yang bertanda sabdu kan, wajibul ghunnah, mim yang bertanda sabdu. Jadi dengan ma mesti sama panjang. Falamma dia mesti sama panjang. Jangan falamma dia tak panjang, satu harakat je. Dia mesti dua harakat. 1, 2. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. 1, 2. Kita ulang. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Panjang sikit ni. Kena ambil nafas. Tarik nafas lebih sikit. InsyaAllah. Mudah-mudahan baik. Lagi sekali. Qala. Daripada qala 1, 2. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Boleh tu, cukup nafas. InsyaAllah. Kalau tak cukup angin, lain kali kalau mengaji bawa pam. Baik ngaji bawa pam. Bukan pam lah. Maknanya tarik nafas sikit. Lagi sekali. Daripada qala. Tarik nafas sikit. Panjang sikit. 1, 2. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ada yang loading ke tempat masing-masing? Kak Ana kata betul lah loading. Zack Zaki, kawan kita, sahabat kita,
pun kata ada loading, ada gangguan talian Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Ujian sikit malam ni, ujung-ujung ni ada pula ujian sikit dari segi kelancaran audio dan video yang tuan-tuan dengar. Tak apa. Saya teruskan saja sebab kita dah baca. Cuma saya nak ambil petikan-petikan macam mana. Kalau dah okey beritahu petikan-petikan macam tadi bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, doa dia. Kemudian kita ceritakan apa i'tiqad, pegangan para nabi dan juga semua nabi-nabi yang lain. Semua nabi-nabi yang lain. Wallahu khalaqakum, Allah yang mencipta kamu, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu lakukan. Semua sekali Baik, sekarang ni kalau seandainya macam tadi kan kita baca kat sini kan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. Apa maksud dia? Ketika mana maka ketika anak tersebut, yakni Ismail, telah mampu bekerja. Sa'i ni maknanya berusaha. Sa'i macam kita kan daripada Safa dan Marwah kan. Safa dengan Marwah kan kita bersa'i kan. Sa'i tu maknanya bergerak dengan sa'i ni ada beberapa maksud lah. Satu maksudnya berlari-lari, yang kedua maknanya bekerja sungguh-sungguh, yang ketiga namanya bergerak dari satu tempat. Sa'a, yas'a, sa'i tu. Jadi ketika mana Nabi Ismail telah sampai ketika mencecah umur, mampu bekerja bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, qala, dia berkata, ya bunay, wahai anakku. Jadi saya berhenti kat sini. Kemudian oleh kerana dia panjang, saya ambil balik semula. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Maka, apa pandangan kamu? Jadi tujuan saya berhenti, ambil balik semula. Kita kalau wakaf pada ayat Quran, kan kita bagus, kalau kita tak tahu makna dia, kita ambil sedikit ke belakang tu agak lebih selamat lah. Lebih selamat. Sebab ayat Quran ni kalau kita berhenti begitu saja, lepas tu kita sambung, ada tempat okey-okey, walaupun mungkin tak cukup cantik, tapi tidak merosak makna. Ada tempat kadang-kadang merosak makna. Saya bagi contoh bahasa Melayu Saya bagi contoh kalau kita tulis dalam bahasa Melayu. Contoh saya tulis contoh dalam bahasa Melayu, satu ayat. Ni semua dah biasa pernah dengar ni. Siapa yang pernah ikuti kelas saya, dia dapat tahu. Dia mungkin kabur sekejap. Abu minum teh Cina di Kuala. Okey, kecil patutnya ni. Okey, tengok ayat dia. Abu minum teh Cina di Kuala. Ni ayat bahasa Melayu ni, bukan ayat Quran. Abu minum teh Cina di Kuala. Abu minum teh Cina di Kuala. Contoh lain. Kamil makan cucur badak di hutan. Ni kan cerita kan? Cerita yang pertama, Abu minum teh Cina di Kuala. Wakaf. Kat sini kita wakaf. Tanda satu. Wakaf ayat pertama. Tapi kalau kita berhenti kat tengah-tengah, ada ayat, kalau kita berhenti kat tengah-tengah, lepas tu kita sambung aja, dia jadi rosak makna. Contoh, Abu minum teh. Wakaf. Cina di Kuala. Alamak. Ada dua cerita. Tadi cerita dia Abu minum teh Cina di Kuala. Abu minum teh Cina di Kuala. Tiba-tiba tulisan Rumi betul. Dia kabur sekejap, tak apa, sabar, nanti dia clear. Jadi kalau dia salah wakaf tapi dia tak ambil balik semula. Kadang ada ayat pendek, bila kita berhenti, lepas tu kita sambung saja terus, kadang-kadang dia merosak makna. Makna asal nak cerita tentang Abu. Apa dia buat? Minum teh Cina. Dekat mana? Dekat Kuala. Tapi bila kita wakaf kat tengah-tengah, nak cerita tentang apa? Ada dua cerita. Satu nak cerita Abu minum teh. Cerita kedua Cina dekat Kuala. Oh, ada dua cerita pula. Jadi kadang-kadang tempat wakaf yang
tak cantik menjadikan rosak makna, ada makna lain pula. Kadang-kadang ini bahasa Melayu tau. Kalau Quran lagi kadang-kadang satu tempat tu ada berhenti, buruk sangat berhenti. Kadang-kadang ada. Ada. Okey, saya bawa contoh yang ayat nombor 2. Kamil makan cucur badak di hutan. Kamil makan cucur badak di hutan. Cuba wakaf tengah-tengah. Cerita asal dia nak cerita tentang siapa? Kamil. Dia buat apa? Makan cucur badak. Dekat mana? Di hutan. Tapi bila dia wakaf tengah-tengah, kan jadi cerita jadi beza. Kamil makan cucur. Cerita kedua, badak di hutan. Dah cerita badak pula masuk. Padahal badak tak ada dalam cerita ni. Tapi saya nak cerita ni bukan cerita cucur, bukan cerita apa. Nak cerita kalau dalam bahasa Melayu pun kita silap berhenti pada satu tempat, boleh berisiko memberi makna baru yang pelik-pelik, cerita yang terkeluar daripada konteks ayat. Apalagi mungkin sahaja perkara yang sama boleh berlaku pada ayat Quran yang kita baca. Itu saja. Bukan setiap tempat tu mesti jadi begitu, bukan. Jadi maksud saya ialah kita berhati-hati pada ayat Quran. Tapi kalau kita nak wakaf, kita kenalah wakaf dengan cara yang cantik pada perkataan yang kita nak berhenti. Contoh. Idh ja'a rabbah. Kalau berhenti di sini. Aifka. Berhenti ifka, maknanya berhenti dengan membacanya dalam panjang mad asli 2 harakat. Itu kalau berhenti di situ. Tapi kalau kita berhenti pada ayat 75, cuba tengok. Idh qala li abih. Ni kalau kita berhenti kat sini, kalau berhentilah, tapi saya tak galakkan berhenti sini. Kalaulah kata orang tu berhenti, idh qala li abih. Panjang sikit sebab ada ya mad kat sini. Kalau kat sini lain. إذ قال لأبيه وقومه. Ni terus sebab dia terus mimha. Tapi kat sini bukan baha, bayaha. Dia ada huruf mad. Jadi mad asli jumpa mati yang baru datang, ni dia panggil mad arid lisukun. Tapi kalau kat sini wa qaumih. Berhenti terus. Jangan wa qaumi. Tak perlu sebab dia tak ada ya mad dekat situ. Kamil makan cucur badak di hutan. Tuan Syarung kita siap boleh ingat lagi ayat tadi. Barakallahu fikum. Itu cara kita berhenti saja pada ayat. Jadi pada malam ini kita lihat pengulangan dari segi tajwid sikit, dan kita buat bacaan satu muka surat daripada Al-Quran. Pada masa yang sama kita melihat doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak yang soleh. Siapa yang ada anak pula, anak belum dapat cucu, ya Allah kurniakan aku cucu. Jangan cucu je. Ya Allah kurniakan aku cucu yang soleh dan solehah. Kalau tak dapat, mungkin Allah simpankan, digantikan dengan nikmat yang lain, digantikan dengan kurniaan yang lain. Mungkin bukan dalam bentuk cucu, tapi bentuk yang lain. Kerana Allah Maha mengetahui apa yang paling baik bagi kita. Mesti sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya fikir itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Barakallahu fikum. Kita sudah baca Al-Quran, melihat pengulangan dari segi tajwid, beberapa perkara, dan saya tunjukkan betapa pada masa akan datang antara aspek yang perlu kita belajar sedikit ialah cara berhenti pada setiap kalimah dan berhenti pada makna yang cantik supaya tidak menjejaskan makna. Berhenti pada tiap kalimah kena tahu. Maknanya kalau kita terdesak nafas, kita tahu macam mana nak berhenti. Walaupun tempat tu tak cantik, tapi kita terpaksa berhenti. Sebab nafas dah tak cukup, terpaksa juga berhenti. Sekurang-kurangnya tahu berhenti dengan betul. Kemudian kita perlu ambil sikit perkataan sebelum, sekurang-kurangnya tidak menghilangkan konteks maksud keseluruhan ayat tersebut. Kalau kita lebih-lebih lagi, kita kan tak pandai sangat bahasa Arab, sekurang-kurangnya kita ambil langkah berhati-hati. Itu maksud saya. Okey, dan kemudian kita lihat ada doa tadi, doa Nabi Ibrahim AS, pengorbanan baginda, iaitu dia bermimpi. Mimpi dia adalah wahyu. Kan ada ulama kata hari ke-8 Zulhijjah, kita nak raya haji ni kan, 8 Zulhijjah kan dipanggil hari Tarwiyah. Hari ke-9 dipanggil hari Arafah.
Hari yang ke itu Kak Tina kata kadang-kadang dia kata nafas tak sampai, tak tahu macam mana nak berhenti, mana nak berhenti. Itulah saya sebut tadi kan. Baik. 8 Zulhijjah tarwiyah, 9 Zulhijjah Arafah, 10 Zulhijjah hari nahar, hari sembelihan. Ada sebahagian ulama tarwiyah tu maknanya beri minum. Kerana Rasulullah masa tu hari ke-8 beri minum sampai ke Mina. Tapi ada ulama menterjemahkan tarwiyah maknanya daripada perkataan ra'a maknanya nampak, dari tarwiyah menampakkan. Jadi dikatakan sebagian ulama mentafsirkan 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim dinampakkan dalam mimpi wahyu bahawa dia sembelih anak dia. Kemudian dia beritahu anak dia, besoknya hari 9 hari bulan dia mimpi sekali lagi bahawa dia sembelih anaknya. Lalu dia kata, Araf tu, aku tahu. Tu mana nama dia? Arafah. Tahu bahawa memang betul nak kena sembelih. Memang betul perlu menyembelih. Dan kemudian hari yang ke-10, hari Nahar. Iaitu hari korban. Betul-betul hari yang ke-10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail AS. Dikatakan Nabi Ibrahim tu bermimpi, menerima wahyu tentang sembelihan, dikatakan 3 hari berturut-turut. 8 hari bulan, 9 hari bulan, 10 hari bulan. Dan insya-Allah 3 hari ini tidak begitu jauh daripada tarikh kita pada hari ini. Kalaulah kita diberikan kepanjangan kelanjutan umur untuk sampai kepada hari raya korban, mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk di kalangan orang-orang yang diberi peluang untuk meraihkan 8 hari bulan hari tarwiyah, 9 hari bulan hari Arafah untuk kita berpuasa insya-Allah, dan pada 10 hari bulan menyambut hari raya Idul Adha. Jadi malam ini dan malam esok hari akhir insya-Allah pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa esok adalah hari yang akhir sekali saya dapat bersiaran langsung secara begini di alam maya online bersama tuan-tuan. Kalau ada yang ingin belajar juga, tak nak putus juga belajar sikit-sikit Al-Quran, saya biasanya akan berada di kelas Quran di Pelabuhan Tanjung Pelepas, PTP. Yang mana kelas saya difahamkan, besok saya confirmkan sama ada jadi ataupun tidak. Kelas mungkin akan dimulakan pada hari Khamis depan. So hari Khamis kan? Khamis depan. Tapi kelasnya petang, 5.30 hingga 6.30 petang. Kalau ramai yang setuju untuk ikuti sama, tapi kita pakai buku sikit lah. Yang tu dia pakai buku yang simple kat tempat, dekat kedai-kedai buku banyak yang disusun oleh siapa, tokoh namanya Abdul Qadir Leong yang warna hijau tu. Simple bukunya, tipis saja dengan Quran. Dan mungkin kita boleh ikuti live-nya di Facebook Surau At-Taqwa PTP. Surau At-Taqwa PTP. Bagi yang dah ikuti Ramadan, dia tahu page tersebut. Bagi yang belum ikuti, mungkin dia boleh pergi like dulu. Dan besok saya akan confirmkan tarikh bila start, pukul berapa dan sebagainya. Kalau jadi, saya beritahu. Kalau tak jadi, saya maklumkan esok. Barakallahu fikum. InsyaAllah, jazakumullahu khairan kathirah. Terima kasih banyak. Doakan mudah-mudahan kita sama-sama diikhlaskan hati semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan yang mengikuti, dijaga hatinya supaya amal diterima, tuan-tuan. Kita risau, kita baca bagus, kalau bagus. Kita faham bagus, itu pun kalau bagus. Tiba-tiba dekat akhirat kita muflis. Tengok amalan kosong. Sebab ada urusan kerana-kerana yang lain. Saya juga begitu, tuan-tuan juga begitu. Yang mengajar diuji oleh Allah. Mengajar kerana apa? Yang mendengar juga diuji oleh Allah. Ni dengar ni nak cari salah ke? Dengar ni nak tunjuk, nak tengok dia lagi hebat ke? Pengajar lagi hebat ke? Yang mendengar mengikuti diuji oleh Allah. Hatinya diuji oleh Allah. Yang bercakap di hadapan pun juga sedang diuji oleh Allah. Iaitu dia bercakap ni kerana apa? Ada sesuatu yang diinginkan ke? Ataupun ingin mencari pengaruh ke? Ingin mencari peminat ke? Untuk mencari apa ke? Yang bercakap juga sedang diuji oleh Allah. Sampai bila kita diuji? Jawapannya sampai ketika sakaratul maut, habis tarik nyawa, baru selesai. Baru confirm kita ni okey ke tak okey. Jadi kita pada masa yang sama okey nak memperbaiki zahir kita, iaitu bacaan Quran, tajwid, pemahaman, penghayatan. Pada masa yang sama kita juga perlu menjaga pembaikan dari segi rohani kita, hati kita. Apa tujuan kita? Sebab itulah kita sama-sama saling ingat mengingati. Tuan-tuan ingatkan saya juga ingatkan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita niat ikhlas semata-mata kerana Allah. InsyaAllah sesuatu yang dibuat ikhlas semata-mata kerana Allah, kita dah meninggal pun kesannya berpanjangan. Kita dah meninggal pun kesannya insya-Allah berpanjangan. Hanya serah pada Allah dan mudah-mudahan diterima.
Jumpa esok malam insya-Allah untuk malam yang terakhir bagi tempoh 1 bulan yang kedua di tempoh PKP ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.